Sebelum wujudnya Masjid Hadari, ia dikenali sebagai Masjid Jertih yang boleh memuatkan hanya 500 orang jemaah dan merupakan pusat ibadah terawal di daerah Besut. Pembinaan masjid ini yang bermula pada tahun 2005 diambil inspirasi daripada Masjid Cordova Spanyol dan juga Masjid Nabawi Madinah. Seni bina di masjid ini dikelilingi gerbang yang dicat dengan jaluran dan juga mempunyai ukiran yang menarik. Setelah mula beroperasi pada tahun 2008, Masjid Hadari boleh menampung seramai 1,500 orang jemaah. Apakah aktiviti yang selalu ataupun program majlis ilmu yang selalu yang berlaku di masjid ini? Lebihan sikit lah di sini. Kalau ceramah ataupun kuliah maghrib tu kita ada tiap-tiap malam lah. Tiap-tiap malam kuliah maghrib ada. Kita dah jadual untuk sebulan. Selain pada tu ada kuliah duha, iaitu pada hari seminggu sekali, hari Jumaat pagi kuliah duha. Lepas tu kita ada kelas-kelas kelas di sini ada kelas hari Sabtu, kelas Quran, kita pada ada Selasa dan hari Khamis. Terdapat pelbagai program yang dijalankan di masjid ini. Kuliah selepas maghrib merupakan program yang diadakan pada setiap hari. Kuliah-kuliah ini bukan hanya merangkumi ilmu keagamaan, tetapi juga melibatkan kesihatan diri dan sebagainya. Mesej secara keluarga lapisan menjadi kesihatan yang penting kesihatan. So malam ini saya nak cuba bawa kepada tuan-tuan semua. Antara hak yang biasa dengan masyarakat kita lah, hak biasa dengan masyarakat kita adalah penggunaan tembakau. Tembakau tu tak semestinya rokok, vape yang ada tembakau pun ia juga rokok daun, apapun benda produk ataupun punya tembakau saja. Apapun benda yang menggunakan tembakau ada peningkatan risiko terjadinya Pada pendapat doktor, apakah keberkesanan masjid untuk mengadakan program-program yang kurang berkaitan dengan agama tapi lebih melibatkan kepada kesihatan diri dan badan? Dan adakah ia dapat menarik perhatian orang-orang muda untuk datang ke masjid dan menimba ilmu? Terima kasih kepada sahabat yang bertanya. Soalan tadi berkaitan dengan keberkesanan kan, dan juga relevan lah kita sampaikan ilmu bukan berkaitan dengan agama. Secara peribadi saya melihat itu adalah satu usaha yang sangat baik lah, dan dia sebenarnya selari dengan apa sebenarnya fungsi masjid di zaman Nabi dulu lah. Nak cakapnya masjid ni tidak terhad kepada untuk kita bincang apa yang berkaitan dengan seolah-olah macam topik agama saja. Sedangkan sebenarnya maksud ataupun ajaran Islam tu sendiri adalah benda yang berkaitan dengan semua benda dalam kehidupan kita lah. Jadi tak kira lah bab kesihatan ke, bab kewangan ke, bab sukan sekalipun, kalau benda tu memang ada kebaikan, mari kita jaga kesihatan bagian. Benda tu sebenarnya bagus untuk kita sampaikan di masjid. Jadi sebagai penutup, apakah pesanan doktor kepada orang-orang muda untuk memupuk mereka untuk datang ke masjid? Jadi pesanan saya, mungkin dia tidak budaya orang-orang muda untuk pergi ke masjid, tapi mari kita mulakan budaya tu. Mari kita mulakan budaya tu, biar kita jadi pemula. Biar kita jadi pemula, kita sebagai anak muda ke masjid untuk bina diri kita, dan kena yakin bahawa kebaikan yang kita dapat kat masjid, insya-Allah dia akan tersebar pula untuk orang lain. Sebab kebaikan ni Allah janjikan dia adalah benda yang berantai. Kalau kita dapat kebaikan tu, insya-Allah kita akan boleh buat kebaikan kepada orang lain lah. Jadi saya nak cakap sebenarnya pergi ke masjid ni tak rugi lah. Jadi sama-sama kita boleh mulakan kita punya praktik untuk kita pergi ke masjid setiap hari. Itu kurang-kurangnya maghrib dengan isyak lah. Wallahualam.